A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana masih diberikan kesempatan sehingga ke waktu ini untuk sama-sama kita teruskan tarbiyah Ramadan kita. Sudah masuk pada hari ke-27 dan begitu juga dengan tadabbur Al-Quran edisi Ramadan kita. Sudah masuk pada siri ke-27 dan hari ini insya-Allah sama-sama kita kongsikan tadabbur pada ayat ke-21 daripada surah At-Tur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini, iaitu pada surah At-Tur ayat ke-21, yang mana saya letakkan tajuknya, iaitu kelebihan keluarga soleh di akhirat. Soleh yang dimaksudkan kat sini bukan nama orang. Soleh kat sini ialah merujuk kepada mereka yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, melakukan amal soleh. Itu maksud soleh kat sini. Jadi untuk kita tadabbur pada ayat ini, seperti biasa kita nak fahami konteks ayat ni. Baik, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan mengenai satu golongan, iaitu alladzina amanu, golongan orang beriman. Ini spesifik ayat ni. Wattaba'athum zurriyyatuhum biiman. Okey. Sampai sini dia punya point dia. Bukan sahaja orang beriman, kemudian disebutkan sekali dekat sini ialah anak cucu. Anak cucu yang beriman. Ni bukan mudah nak dapat ni. Semua keseluruhannya beriman. Jadi ni point dia. Pada permulaan ayat ni dia sebagai dia punya point ayat lah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mengenai orang beriman dan juga ahli keluarga dia yang beriman. Itu dia punya point dia. Kemudian apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni? Alhaqna bihim zurriyatahum. Okay. Apa yang Allah bagi? Apa yang Allah bagi? Yang pertama sekali, alhaqna. Alhaqna dekat sini maksudnya ialah hubung. Kami hubungkan. Wama alatna bihim wama alatnahum min amalihim min syai'. Okey. Yang ni perkara yang kedua. Apa dia?
ma'alatnahum, iaitu tiada kami tiada mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi ada dua lah poin kat sini. Menceritakan tentang kelompok orang beriman dan anak cucu cicit mereka juga beriman. Habis poin kat sini. Kemudian sambung penutup ayat. Kullum ri'im bima kasaba rahim. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Okey. Jelas ada ayat ni nak sebut tentang apa? Part pertama, ini adalah pemberitahuan mengenai siapa, mengenai orang beriman dan juga anak cucu cicit dia yang beriman, yang mengikuti kepada orang beriman itu. Okey, kat situ dia punya tempat tumpuan kita pada ayat ini. Jadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita kenapa Allah Ta'ala highlightkan mengenai orang beriman dan juga anak cucu cicit mereka yang beriman. Ini sesuatu yang perlu kita tepuk dada tanya iman masing-masing. Soalannya, bagaimana dengan anak cucu cicit kita? Adakah mereka beriman kepada Allah? Jika ya, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tetapi jika tidak, barangkali mungkin ada yang tidak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan sentiasa dalam keadaan lalai dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kat sini sebut secara spesifik kepada siapa yang ikut ni. Yang mengikuti mereka ialah anak cucu cicit mereka yang beriman. Okey, jelas kat situ. Poin yang pertama, apa tu? Bahagian ayat pertama. Bahagian ayat yang kedua ialah Allah Ta'ala nak berikan ganjaran, kurniaan. Apa yang Allah bagi bila seseorang hamba dia itu beriman kepada Allah. Dan malah bukan dia saja. Dia berjaya untuk mendidik ahli keluarga dia keseluruhannya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah bagi dua benda secara ringkas. Alhaqana bihim zurriyatahum. Kami hubungkan mereka, yakni orang beriman ini dengan zuriat mereka yang beriman. Duk sekali. Jadi apa maknanya? Ada di kalangan anak cucu cicit yang nanti ni tidak akan dihubungkan kerana mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan penutup ayatnya di sini. Ini penutup ayat lah. Kullum ri'im bima kasaba rahim. Okey, ini sebenarnya respon pada ayat yang sebelum itulah. Bila disebut wama alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Kenapa? Kullum ri'im bima kasaba rahim. Sebab tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maksudnya tak ada lah apa anak cucu cicit itu masuk syurga disebabkan pahala yang ada pada Tok Wan. Tak. Semua masuk syurga tu dengan asbab amal ibadah yang sendiri lakukan dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang melayakkan kita ke syurganya. Okey, bila kita dah faham pada konteks ayat ni, senang kita nak tadabbur. Okey, padam dulu ini. Jadi cuba kita tengok pada tafsiran ayat. Alladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman. Okey, kat sini disebut di dalam kitab tafsir Abi Su'ud, makna ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam syurga itu ada macam-macam jenis ahli syurga. Jadi salah satunya ialah kelompok orang beriman yang bersama-sama dengan cucu cicit mereka yang lain. Tu. Jadi apa kita panggil kesan dan juga apakah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang beriman ni? Alhaqana bihim dzurriyyatahum. Mereka dikumpulkan semuanya di dalam syurga. Subhanallah. Ma'alatnahum min amali. Pahala tak dikurangkan disebabkan orang lain. Sebab
mungkin ada orang dia nak lebih, dia ambil orang punya. Tak ada, tak ada. Sebut pahala ni adil, ketentuan Allah dalam menetapkan dia. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Jika dia buat apa yang Allah perintahkan, maka ia terbebas daripada azab. Dan jika dia buat apa yang dilarang, maka dia akan dibinasakan. Okey. Jadi apa yang kita nampak daripada ayat ni? Nampak ke tak nampak? Kita kita tengok satu per satu. Lepas tahun ni satu. Alhamdulillah. Okey, cuba perhatikan pada ayat ni. Pertama sekali, kalau kita cuba untuk memerhatikan di dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan secara spesifik lah mengenai siapa ni. Secara spesifik mengenai siapa. Di sini secara spesifiknya Allah Ta'ala sebut kepada orang beriman dan juga zuriat mereka yang beriman. Mesejnya di sini. Bila mana kita melihat kepada situasi ayat ni, Allah Ta'ala nak memberikan berita gembira kepada orang beriman yang berdakwah. Kenapa saya kata macam tu? Mana mungkin anak cucu cicit boleh beriman sekiranya bapa ataupun tok wan itu tidak mendidik ahli keluarganya dengan didikan agama yang benar. Jadi sudah pasti dekat sini nak sebut pada kita zuriat ni datang daripada yang baka asal lah. Kalau kita ambil yang paling dekatnya daripada tok wan lah. Tok wan ataupun atuk. Kemudian daripada anak dia. Anak dia ni bapak kita lah. Bapak kemudian dapat kita. Sebagai contoh. Jadi, jika sesuatu keluarga itu, yang tok wan ni tadi ni, orang yang beramal dengan agama, kemudian dia juga mendidik keluarga dia dengan baik, mengasuh anak-anak ni menjadi soleh dan solehah, dan begitu juga anak-anak ni buat perkara yang sama. Dia panggil MLM pahala tu. Dia belajar agama elok-elok, didik anak-anak elok. Jadi dia dapat anak yang soleh dan solehah. Nampak tak dekat sini? Apa poin dia? Poin dia ialah umat Islam ni adalah umat yang belajar. Sememangnya kita ni dituntut untuk menuntut ilmu. Dituntut. Dan benda ni bukan benda kecil. Benda besar kerana ilmu dapat mengubah nasib kehidupan. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekadar nasib kehidupan dunia, malah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Jadi kalau cuba kita renung, cuba kita perhatikan pada ayat ni, kita akan mendapati bahawa betapa pentingnya tarbiyatul aulad ataupun didikan kepada ahli keluarga sejak daripada kecil. Ibarat melentur bulu, biarlah dari rebuhnya. Sebab tu ada pepatah tu. Jadi bukanlah hanya semata-mata untuk kebaikan di dunia. Malah yang lebih utama ialah apa yang kita buat, melenturlah bulu biar dari rebuhnya itu ialah melibatkan perkara-perkara akhirat. Seperti yang dimaksudkan pada ayat ini. Senang ke nak memupuk kepada ahli keluarga semuanya anak cucu cicit ni beriman kepada Allah? Memang susah. Tetapi ada orang yang mampu untuk mendidik ahli keluarga mereka dengan baik, tak kira lah besar mana pun keluarga itu, dia mampu meletakkan SOP tertentu dari sudut pemakaiannya, dari sudut pergaulannya, dan ianya bukan mudah. Ni tak lama kita nak raya ni. Jadi pasti ada macam-macam isu yang akan timbul. Jadi bagi orang yang belajar, bagi orang yang menuntut ilmu, dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Maka di sana
kita kena jadi ejen perubah. Jangan kita biarkan, kita tahu benda tu. Wah, pandai lah. Kalau macam tu rugilah. Kalau macam tu bila kita nak berdakwah. Jadi sebab itu pada permulaan ayat ni pun sebenarnya dia telah berikan satu mesej kepada kita yang mana iman itu dia tidak datang secara tiba-tiba. Ataupun iman itu terus ada di dalam diri kita. Tak, iman itu perlu dicari. Dan iman itu uh, perlu untuk kita memahaminya dengan kita belajar. Kemudian kita tahu tentang bab-bab keimanan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita perlu untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya yang kita ini termasuk dalam kelompok seperti yang dimaksudkan pada ayat. Kenapa kita nak sangat kita berada dalam kelompok ni? Okey. Kita gunakan persoalan, kita akan banyaklah jawapan yang kita cuba cari. Okey. Kenapa? Sebab lihat di sini. Apa yang Allah Ta'ala tawarkan, apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, iaitu kami hubungkan, mereka dengan anak cucu mereka. Di mana? Di dalam syurga. Seperti yang disebutkan di dalam tafsiran ayat tadi itulah. Dikumpulkan kesemuanya di dalam syurga. Okey, boleh. Ini yang poin pertama tadi ni. Alhaqana bihim zurriyatahum. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua kat sini. Tidak mengurangi sikit pun pahala. Saya tulis ringkas lagi sini. Tak kurang ni pahala. Okey. Kenapa disebutkan macam tu? Sebab nak masuk syurga ni bukan mudah. Dia kena melalui beberapa proses awal dulu. Perlu dihitung, perlu ditimbang. Jadi, ia adalah sesuatu yang bukan mudah. Itu bahasa mudah nak sebutlah. Bukan mudah. Jadi sudah pasti apabila seseorang itu masuk syurga di akhirat kelak, maka itu satu bentuk penghormatan tertinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi ada dua benda tadi ni. Yang pertama sekali, bagi orang-orang beriman dan zuriat keturunan dia ni yang beriman juga, Allah akan bagi apa dia? Allah Ta'ala hubungkan mereka dengan anak cucu cicit mereka di dalam syurga. Itu satu. Yang keduanya, wama alatnahum. Dan kami tak kurangkan sikit pun pahala dia ni. Apa yang dia buat, dapat pahala tu. Apa yang dia buat, dapat pahala itu. Jadi ini adalah satu bentuk anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Okey. Penutup daripada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kullu mri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau buat benda baik, maka dibalas baik. Kalau buat perkara yang sebaliknya, maka dia juga mendapat perkara yang sebaliknya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada beberapa penyebutan tadi, kita nampak dengan jelaslah pada penyebutan ayat ni. Jadi kita nak melihat lagi bahawa mengenai ayat alhaqana bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini adalah sesuatu ayat yang memberikan tunjuk ajar ataupun panduan kepada kita bagaimana kita nak menghasilkan keluarga yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Sebenarnya Nabi SAW dah berikan petunjuk, dah berikan panduan bagaimana untuk mendapatkan apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Jadi kalau kita tengok kat sini, hasil ataupun manfaat daripada orang-orang beriman dan cucu cicit mereka yang beriman ini
dia menyebabkan mereka keseluruhannya itu masuk syurga. Nampak macam remeh, tetapi ia memberi kesan kepada kita semua. Jadi hal ini, kalau kita perhatikan lagi bahawa masuk syurga itu juga bukanlah disebabkan Tok Wan tadi ni. Tetapi kita masuk syurga ialah kerana apa? Kerana apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Sebab tu pada penutup ayat ni Allah Ta'ala mengingatkan pengukuhan. Kata apa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Okey. Cuma kat sini saya nak tambah sikit lah. Bila kita nak sedih alhaqana bihim zurriyatahum, iaitu Allah Ta'ala berfirman, kami hubungkan mereka dengan anak cucu cicit mereka. Okey. Bila kita sebut tentang hal ini, sememangnya kita di manusia ni suka berkumpul. Suka berkumpul sesama ahli keluarga. Itu benda yang menyeronokkan lah. Ni nak masuk bulan Syawal ni, raya ni. Mungkin kita akan berlanjutan mengalami situasi itu. Jadi kalau kita melihat kepada hal ini salah satu bentuk nikmat hidup berkeluarga, ya, iaitu dapat kumpul bersama. Tapi bagaimana pula di akhirat? Bagaimana? Kalau betul-betul kita memahami pada ayat ini, saya rasa kita sangat takut. Kita sangat takut. Sebab apa? Realitinya, apabila kita dibangkitkan nanti, keadaan kita sangat-sangat mementingkan diri. Tak ingat dah ahli keluarga ni, kita boleh rujuk di dalam surah Abasa. Tengok saya kongsikan ya. Surah apa? Surah Abasa bermula ayat 33 sampailah ayat ke-37. Okey, itu permulaan ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis saffah. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yang ini tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan kedua ni tiupan yang membangkitkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa bani, dan dari isteri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Inilah realitinya. Dan inilah yang kita takutkan. Sebab tu kita selalu seringkali beringatkan kepada ahli keluarga kita. Jadi bertepatan dengan ayat ini, sebenarnya saya teringat bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Ta'ala sebut mengenai zurriyatahum bi iman. Yang ikut orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang beriman juga. Itu cerita dia. Orang-orang yang beriman juga. Jadi sebab itu, kita kena amalkan doa. Saya rasa semua orang dah pada doa ni. Allahumma ahyina bil iman. Wa amitna bil iman. Wahsyurna bil iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Jadi kenapa perlu kita doa ni? Supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita yang selayaknya. Kat dunia kita boleh beriman, Alhamdulillah. Tapi bagaimana pula di akhirat kelak? Iaitu memberikan satu bentuk peringatan untuk kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, pada penutup ini kita seperti biasa kita akan tengok pada sudut tadabbur dan refleksi daripada ayat ini. Apa yang kita boleh dapat? Pertama sekali, bagaimana kondisi iman dan Islam keluarga kita? Membetulkan kesilapan diri. Sebab betul kita ni iman kita ni turun naik.
Jadi pembetulkan kesilapan diri bukan hanya menyuruh anak-anak belajar agama, yang terbaik adalah seluruh ahli keluarga bersama-sama amalkan ajaran agama. Kerana Allah melihat kepada amalan kita dalam menentukan kedudukan kita di akhirat kelak. Adakah kita hanya berkeluarga sehingga di tanah perkuburan sahaja? Ha, ini dia punya penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya ialah doakan kebaikan kepada ibu bapa. Tanda kasih seorang anak. Jadi apa yang kita buat akan dilihat oleh zuriat kita. Itu point dia. Hari ni kadang kita tak beritahu dia pun suruh buat itu buat ini. Memadai dengan kita dakwah bilhan, iaitu kita sendiri yang buat supaya dicontohi. Jadi apa yang kita buat akan dilihat oleh zuriat kita. Biasakan diri dan ahli keluarga untuk berbuat baik kepada ibu bapa dengan mendoakan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian penyebutan pada tadabbur dan refleksi yang ketiga, kemuliaan yang diraih daripada keturunan disebabkan keimanan. Inilah asas pembentukan keluarga yang mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Bermula dari pemilihan pasangan. Itu penting. Kena pilih elok-elok. Pasangan yang soleh dan solehah, yang berakar dari keluarga yang beriman dan beramal soleh, akan terus subur dan bercabang dengan anak cucu yang soleh dan soleh. Sebab tu hari ni kita kena cari elok-elok lah, dan berdoa buat istikharah dan sebagainya. Sebab ia long term, bukan short term. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan ini sedikit sebanyak memberikan manfaat. Cuma sebelum terlupa, seperti biasalah, iaitu cuba kongsikan apa yang kita dapat daripada perkongsian ini. Mungkin saya tak sebutkan secara sudut pandang yang berbeza-beza. Cuma saya kongsikan kat sini sudut pandang yang saya nampak. Mungkin di sebelah sana ada sudut pandang yang berbeza. Jadi sebab itu perlu untuk kita catatkan di sini sebagai tambahan, ya. Jadi apakah kosakata tambahan yang kita dapat hari ini? Kemudian kaedah tadabbur yang boleh kita duplicate ataupun yang boleh sama-sama kita gunakan, dan apa tindakannya. Ini sangat penting. Bila kita dah tahu nanti orang beriman dan juga ahli keluarga ni semua beriman ini, yang mana Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada mereka, iaitu ganjaran di akhirat. Maka ini satu perkara yang boleh jadikan sesuatu kepada diri seseorang. Jadi itu sangat penting lah. Jadi tindakan ni kita kena buat. Okey, jadi bila kita sebut tentang keluarga, bila sebut keluarga ni dia ada satu sifat yang sama tau. Apa dia? Iaitu saling menguat di antara satu sama lain. Saling menguat di antara satu sama lain. Iaitu jika susah, yang lain akan tolong. Jika buat maksiat, yang lain akan tegur. Jika kita sakit, maka yang lain akan ikhtiar untuk kesembuhan. Ingat, keluarga kita bukan keluarga di dunia sahaja. Jika mati, orang lain yang akan uruskan. Tetapi kalau nak ke syurga, itu sesuatu yang memerlukan kepada keimanan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penutup daripada perkongsian ini, kalau kita tengok kat bawah ni ada sedikit panduan tadabbur. Gunakan teknik pertanyaan untuk dapatkan aliran tadabbur daripada ayat sehingga menghasilkan refleksi pada diri. Contoh, ini yang selalu saya gunalah. Yang mana contoh kita boleh buat, kita sangat seronok bila dapat berkumpul bersama ahli keluarga sanak saudara, tapi bagaimana pula keadaan itu di akhirat kelak? Sebab nanti ni kita akan dipisahkan dalam kelompok-kelompok tersebut. Tapi jika kita termasuk dalam kategori mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurniaan di akhirat kelak, iaitu dengan nikmat syurganya,
maka Allah Ta'ala akan masukkan hanya orang-orang beriman saja, tidak bagi orang yang kufur. Ha. Jadi sebab itu, kita fikir-fikirkan hal itu. Jadi kita gunakan teknik persoalan lah. Ataupun, kalau kita tengok lagi pada ayat tu, kita akan terfikir. Bila Allah Ta'ala bagi tahu tentang ahli keluarga yang ada yang mengikut mereka dari sudut beriman dan juga beramal soleh. Jadinya, bagaimana pula keluarga kita? Itu persoalannya. Supaya kita buat sesuatu. Mungkin sebelum ni kan, tak pernah kita nak beri didikan agama secara direct kepada ahli keluarga, barangkali sebab kita bukan ustaz. Pun ada juga kan. Tapi apa kata ni bulan Ramadan yang muda ni, ramai-ramai duk ada ni. Sebelum kita nak pergi beraya rumah tok ni, rumah nenek ni, rumah itu dan sebagainya, buat benda ni. Tak lama pun, 5 minit pun tak apa. 5 minit pun tak apa. Iaitu, saya pernah diundang oleh satu family ni, waktu tu hari raya lah, untuk berikan sedikit tazkirah. Sambil-sambil kita ziarah rumah orang tu, kita bagi tazkirah sikit. Jadi rupa-rupanya ia beri kesan. Nampak macam remeh, tetapi sebenarnya usaha itu memberi kesan. Jadi sebab itu kita cubalah guna, tak kisahlah macam mana pun, itu adalah pengalaman peribadi ya. Tapi mungkin di sana ada yang lebih kemah dan sebagainya. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Ini dahulu yang boleh kita kongsikan. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.